keselamatan para jemaah dalam masjid ketika beribadah dengan pertama memakaikan pelitup muka dengan betul, kedua menggunakan sejadah peribadi pada mereka yang mengerjakan solat dan tidak bersentuhan di antara jemaah. Salam mufti digalakkan serta digalakkan untuk mengambil wuduk daripada rumah. InsyaAllah selepas kuliah duha nanti kami mohon kerjasama para jemaah untuk beredah melalui pintu mengikut zon 1, 2 dan 3 masing-masing. Dan jemaah yang saf akhir akan keluar dahulu dan diikuti dengan saf seterusnya sehingga saf yang awal yang akan keluar akhir dari masjid, dan harap jemaah untuk menjaga jarak selamat 1 meter dari yang lain. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberkati jemaah sekeluarga dan membalas segala jasa baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Para sukarelawan masjid akan memastikan para jemaah keluar dewan solat dengan aman, tenang dan selamat mengikuti jarak selamat 1 meter, dan kerjasama para jemaah akan menyediakan IC atau Trace Together Token untuk di-scan selamat sebelum keluar masjid. Para jemaah yang dikasihi, kami sedang mengumpul dana untuk pembaikan semula bumbung Masjid Mujahidin yang sedang mengalami kebocoran. Kami merayu kepada para jemaah yang dermawan sekalian untuk sama-sama bergabung dalam usaha ini. Sokonglah kami dan doakan kami. Semoga Allah SWT membalas sumbangan anda dengan sebaik-baik ganjaran. Allahumma amin. Dan bagi para jemaah yang bawa kenderaan, kami ingin merayu agar tidak meletakkan kenderaan anda sembarangan dan diharapkan agar para jemaah dapatlah meletakkan kenderaan anda di kapak HDB. Para jemaah juga tidak dibenarkan meletakkan kenderaan anda di sepanjang Stirling Road yang boleh menjejas lalu lintas, terutama sekali di sepanjang Seleko. Dan kami memohon kerjasama jemaah agar tidak merokok di pekarangan masjid. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Pada akhir kuliah nanti, mohon kerjasama para jemaah agar keluar dengan tenang, aman dan selamat, dan semoga dan keluarkan IC ataupun Trace Together Token anda untuk di-scan selamat, dan jarak di antara satu sama lain 1 meter, dan semoga Allah SWT merahmati perjalanan anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah Masjid Mujahidin dia adakan secara live di online di Facebook pada malam ini, iaitu selepas solat maghrib. Iaitu akan bacaan Yasin dan juga doa nisfu Sya'ban yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Ustaz Husin Adam, dan begitu juga dengan Ustaz Izam Karim dan para imam dan para bilal secara live di Facebook. Jadi pada mereka yang ingin mengikuti dipersilakan. Terima kasih dan semoga dirahmati Allah SWT pada malam ini. Jangan lupa malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatul Karim syahran wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul Karim syahran wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul Karim syahran wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Ya Allah, ya Allah, ya Fatahu, ya Alim, Rabbi iftah qulubana futuhal mu'arifina. Ya Allah, ya Allah,
يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح المعارفين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ada satu pengumuman untuk pengetahuan pihak RLEF dan IMDA akan mengadakan program Digital Transformation for Senior ataupun DTS pada hari ini iaitu 28 Mac selepas kuliah duha. Tujuan program ini untuk membantu warga emas menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone seperti Trace Together, SD Live dan Booking Solat, Fardu dan Solat Jumaat. Dialu-alukan jemaah untuk ikuti program ini. Harap maklum. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 Allah
ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, ورجعنا 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 يا الله, ورجعنا 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 يا الله, 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 ya Allah, 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 ya Allah, وندمنا 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 يا الله, وندمنا 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 يا الله, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keafiatan, kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita keberkatan umur, keberkatan usia, sehingga dapat kita para jemaah rahimakumullah menyumbang kepada kebaikan insya-Allah untuk kesejahteraan ramai, amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, sebelum saya mula pada hari ini ada dua perkara yang ingin saya umumkan. Yang pertama,
Bagi para jemaah yang pada minggu lepas telah mencatat namanya, memberi nama kepada pihak masjid untuk mendapatkan salinan buku, bagi kaum muslimin harap dapat jumpa dengan pegawai masjid yang ada dekat belakang tu untuk mengambil buku tersebut lah. Bagi kaum muslimah, saya rasa ada pegawai yang dekat belakang sudah menyediakan buku tu. Saya kaum muslimin ada 10 orang, kemudian kaum muslimah ada 8 nama dekat situ. Bukunya dah ada dekat kedai buku, cuma 2-3 hari lepas masa saya pergi, saya yang pekerja dia cakap tinggal lagi 2-3 naskah sajalah. Saya beli sekitar 18 naskah, 19 naskah, yang baki tinggal lagi 2 ataupun 3 naskah saja. Buku ni pun boleh dibeli secara online para jemaah, itu yang pertama. Tapi pentingnya para jemaah sebenarnya macam saya katakan tidak memerlukan kepada buku pun, kerana insya-Allah saya menyediakan slides. Dan sekiranya bagi mereka yang ada salinan buku ni, kita sebenarnya sekarang telah sampai kepada muka surat 97, 96, menceritakan tentang awal permulaan wahyu. Jadi cara saya akan menggunakan buku ni adalah, jadi para jemaah bagusnya kalau sebelum ikut kelas ini, mungkin waktu malam ke, para jemaah bilik-bilik lah buku ni, baca 2-3 lembar, 2-3 halaman yang mendatang. Jadi bila para jemaah mengikuti kelas ini, para jemaah dah tahu latar belakangnya apa. Buku ni agak ringkas, itu yang pertama yang bagusnya lah, dia tak terlalu terperinci, tak terlalu mendetail, dia agak ringkas. Kemudian yang kedua para jemaah, padanya pun tertera beberapa peta ataupun gambar-gambar, gambar rajah dan sebagainya, jadi mempermudahkan lagi untuk memahami. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ia terlalu ringkas juga. Terlalu ringkas sehingga kan kadang-kala tidak mencukupi maklumatnya kan. Jadi oleh itu slides yang ada dekat depan ni lebih mendetail lah, lebih terperinci. Kemudian sebagaimana yang saya maklumkan, kita berusaha untuk menyelesaikan kajian kita tentang sirah Nabi, tapi bukan hanya berakhir tatkala Sayyidina Rasul itu wafat, tidak. Tapi kita akan pergi juga kepada zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian zaman Khalifah cucu Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu Al-Hasan, sewaktu Al-Hasan menjadi khalifah selama 6 bulan, kemudian setelah itu baru selesai insya-Allah pengajian sirah kita. Adapun buku ini dia sampai kepada hari kewafatan Sayyidina Rasul. Jadi maknanya dia pun tak sempurna jugalah perbahasan dia. Para jemaah rahimakumullah, kita sekarang telah sampai pada minggu lepas berkaitan dengan awal peristiwa penurunan wahyu ke atas Nabi SAW. Kalau para jemaah ingat, ini peta ataupun gambar yang telah saya tunjuk pada minggu lepas, bagaimana Nabi SAW ini Allah Subhanahu Wa Taala pilih, dan ini merupakan saat ataupun tempat yang kali pertama wahyu itu turun setelah 550 tahun kewafatan Sayyidina Isa. Kerana jarak antara Nabi Isa AS dengan Sayyidina Rasul ini berapa lama? 550 tahun. Jadi last time, saat kali terakhir Sayyidina Malaikat Jibril turun ke muka bumi bertemu dengan Sayyidina Isa, memberi wahyu kepada beliau, itu adalah pada 550 tahun yang dahulu. Kemudian sekarang ini Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian pada malam yang sebagaimana yang kita fahami, peristiwa itu berlaku di penghujung bulan, iaitu bukan pada sewaktu bulan mengambang, iaitu dahlah gelap gelita. Kemudian dekat dalam apa para jemaah? Dekat dalam gua lagi, dahlah gelap, kemudian gelap lagi kat dalam gua, kemudian tak ada cerita apa-apa, langsung timbul dekat depan Nabi SAW Jibril AS. Beliau tidak mengumumkan, tidak buat announcement bahawa saya ini malaikat daripada Allah dan kamu ini adalah seorang utusan Allah. Dia tak kasih itu preempt, tak kasih itu introduction ataupun muqaddimah. Tahu-tahu jelma, iqra, bacalah kamu. Jadi ini di antara hikmah para alim ulama, kerana ini saat pertama Nabi SAW itu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan 5 ayat diturunkan ke atas Sayyidina Rasul di tempat tersebut. Para jemaah rahimakumullah, ini benda ni kita dah kongsikan pada minggu lalu, saya tak nak ulang. Kita nak pergi terus kepada perbahasan pada minggu ini, yang ini berkaitan dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau para jemaah rahimakumullah tatkala mendengar daripada suaminya Sayyidina Rasul SAW, Nabi pulang ke rumah dalam keadaan takut, gementar. Ini perasaan takut dan gementar tatkala menerima sesuatu yang kita tak faham, ini petanda.
Ini petanda bahawa perkara tersebut satu perkara yang baik. Ini dibahaskan oleh ulama tasawuf, bahkan dekat agama Kristian pun ada, namanya law of discernment. Kalau Katolik tu dia ada. Maknanya kalau seseorang tu nak tahu dia punya peristiwa ataupun pengalaman dia terima ini benda yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perkara ini gangguan syaitan, lihat kepada apa yang ada dekat dalam hati ini. Orang ni kalau tak baik para jemaah, dia dapat mimpi apa-apa, apa ada dekat dalam hati dia, yang dalam hatinya akan keluar itu perasaan ego. Oh, patutlah aku mimpi macam ini. Dan memang aku ni bagus. Sebagai contoh kan. Dapat mimpi apa-apa. Oh, dia ingat dirinya bagus. Tapi seseorang yang baik hatinya, seseorang yang itu di antara petanda bahawa ilham, wahyu, mimpi tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila timbul rasa perasaan takut, dia rasa macam seolah-olah tidak ada, seolah-olah tidak layak. Itu dia. Seolah-olah tidak layak. Jadi Nabi SAW apabila ada perasaan rasa takut, itu satu petanda yang baik. Ini satu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang lagi individu dekat Mekah para jemaah, namanya Abu Amir. Abu Amir Ar-Rahib. Sampai dia dapat gelaran Ar-Rahib. Rahib yakni apa? Rahib maknanya pendeta, tukang ibadat. Kerana dia dulu sebelum Islam dia dah dengar berita ini ada seorang nabi ni nak dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia buat? Dia persiapkan diri dia, dia buat preparation. Dia terus ikut agama Masihi, agama Nasrani, lalu dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari suntuk. Kemudian ketika dia dengar berita ini sampai kepada ataupun Allah memilih Sayyidina Rasul, maka dalam hati dia ada rasa bengkak ataupun ego dia macam semakin membuat-buat, dia marah terhadap Nabi, bahkan memusuhi Nabi SAW. Walaupun dia tahu perkara tersebut benar. Jadi ini satu perkara yang kena kita berhati-hati, sikap ego dalam diri, kepentingan diri. Jangan sampai kepentingan pribadi kita para jemaah mengakibatkan diri kita ini menjadi individu yang apa? Individu yang terhalang ataupun terhijab pandangan daripada melihat perkara yang benar. Ini perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Para jemaah rahimakumullah, Sayyidina Khadijah apabila mendengar Nabi menyebut tentang pengalaman Nabi dekat Gua Hira, dia terus kasih sokongan. Dia kata kamu ni buat baik, kamu ini bantu orang makan, kamu ini itu, kamu ini. Semua kebaikan yang Sayyidina Rasul buat. Lalu Sayyidina Khadijah dia tidak dia bahkan dia menyokong suami dia, bukan dia mencegah, menghalang, memarahi, cari kekurangan, tidak kan, tapi dia menyokong sesuaminya. Kerana itu penting para jemaah rahimakumullah, sokongan isteri terhadap si suami. Suami mungkin buat kesilapan, tapi apabila dia dengar kata-kata semangat daripada isterinya, ini luar biasa ni. Kemudian setelah itu Sayyidatina Khadijah dia tak stop kat situ, dia tidak berhenti. Apa dia buat? Dia cakap kepada suaminya, apa kata kita bertemu dengan anak saudaraku, namanya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal, kalau kita lihat dalam kitab sejarah, beliau ini ada dua riwayat. Sama ada beliau ini agamanya agama Yahudi ataupun beliau ini orang Arab. Tapi dia sama ada mengikuti agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Ada juga riwayat yang ketiga, beliau ini mengikuti agama Al-Hanif, yakni agama Nabi Ibrahim AS. Pentingnya beliau tidak melaksanakan penyembahan berhala. Dan beliau ini dulunya dah dengar bahawa ada seorang Nabi yang akan tiba dekat kota Mekah. Dia pergi musafir. Dia pergi ke kanan kiri, ke Syria, dia pergi ke, kemudian dia sampai dekat Iraq. Dekat Iraq, dia bertemu dengan seorang pendeta, seorang ahli ibadat. Kemudian dia kata dengan ahli ibadat tu, kami datang dekat sini nak belajar tentang agama. Maka ahli ibadat tu berkata, kamu daripada mana? Kami daripada Mekah, dekat sebelah rumah Nabi Ibrahim, yakni Baitullah yang Kaabah. Kami daripada Mekah, dekat kota yang adanya Kaabah. Maka pendeta tu berkata, pulanglah kamu semula ke Mekah. Kerana sekarang ini saat dan detiknya sudah dekat seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala akan utus daripada kota kamu. Tak payah datang sini. Dekat situ nanti akan timbul seorang Nabi. Jadi Waraqah ibn Naufal sudah bertahun-tahun menantikan para jemaah. Dia baca buku, baca Taurat, baca Injil. Dalam sebuah riwayat sampai matanya kehilangan. Jadi buta para jemaah kerana sibuk sekarang belajar. Waraqah ibn Naufal pada saat ini umurnya sudah 90 tahun. Kita lihat perancangan siapa Pak? Perancangan Allah Subhanahu. Umurnya sudah 90 tahun. Allah panjangkan ke tidak usia dia para jemaah? Allah kurniakan baginya umur yang panjang. Seolah-olah usia yang panjang Allah kurniakan bagi Waraqah hanya untuk beliau menjalankan tugas ini. Ini kamu punya message. This is your task. Ini tugas kamu.
kena bertemu dengan Nabi SAW pada saat ini. Dan pertemuan dengan Nabi hanya sekitar 20-30 minit saja. Sekejap saja dia bertemu dengan Nabi. Kerana kalau para jemaah baca kitab-kitab yang ditulis oleh sebahagian pengkaji orientalis sebagai contoh, dia kata ini Al-Quran ni kerana banyak sangat kisah-kisah yang serupa dengan kitab-kitab lain, dengan Taurat, Injil. Ini kemungkinan yang mengajar Nabi, Al-Quran ni sebenarnya Nabi dapat daripada Waraqah. Dia ambil daripada tradisi, daripada tradition agama-agama lain. Sedangkan kalau ikut fakta, Waraqah bertemu dengan Nabi hanya 20-30 minit. Hanya satu pertemuan saja. Waraqah setelah bertemu dengan Nabi beberapa hari setelah itu beliau meninggal dunia. Jadi siapa yang mengatur alam para jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur alam. Maka Khadijah bawa Nabi SAW bertemu dengan Waraqah, pergi dekat rumah Waraqah, dan Khadijah cerita daripada awal hingga ke akhir. Nabi pergi dekat Gua Hira, Nabi bertemu dengan seseorang tak tahu siapa dia. Kemudian dia menyampaikan 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu makhluk itu gaib. Maka Waraqah tatkala dia dengar, Masya Allah. Ini bayangkan orang yang sudah bertahun-tahun sampai tua belajar, menantikan saat bertemu dengan, menanti hadirnya seorang utusan Allah. Tatkala dia dengar, dia katakan, wahai Khadijah, hadha huwan namus, ini dia adalah namus. Kalau kita lihat dalam bahasa Greek pun ada juga kalimat nomos namanya, nomos. Nomos maknanya syariat. Ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada Musa sebelum kamu ni, sebelum Muhammad. Sesungguhnya beliau ini adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Laitani akunu fihi jaz'an. Kalaulah pada hari itu aku ini menjadi seorang pemuda. Kemudian Waraqah menyampaikan kepada Nabi apa para jemaah? 4 perkara. Dia katakan kepada Nabi, engkau ini adalah seorang utusan Allah. Yang pertama. Yang kedua, bahawa yang bertemu dengan Nabi itu adalah Namus ataupun Jibril alaihissalam. Dan bahawa nanti Nabi yang akan memusuhi Nabi itu adalah kaum kamu sendiri. Adalah kaum kamu sendiri yang akan memusuhi kamu. Kemudian pada waktu ini Nabi stopkan Waraqah. Nabi kata, apakah awak mukhrijiyah hum? Adakah mereka akan mengeluarkan aku daripada kota Mekah ni? Waraqah menjawab, tidak ada seorang Nabi pun yang membawa apa yang kau bawa ini. Melainkan beliau akan dimusuhi dan beliau akan dihalau keluar. Subhanallah. Kemudian Waraqah berkata, laitani akunu fihi jaz'an. Kalaulah pada hari itu, hari engkau diutuskan, aku ini menjadi seorang pemuda, pasti aku akan menyokong engkau dengan satu sokongan yang begitu perkasa. Maknanya aku tak akan lift, aku tak akan berpaling daripada engkau. Kalaulah pada hari itu aku menjadi pemuda. Kerana urusan ini memerlukan kepada semangat, memerlukan kepada kekuatan pemuda. Waraqah ibn Naufal setelah beberapa hari bertemu dengan Nabi, dia meninggal dunia para jemaah. Kemudian tatkala Khadijah nak keluar daripada rumah rumah Waraqah, Waraqah berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, katakan kepada beliau bahawa beliau ini seorang Nabi, dan katakan kepada beliau bahawa hendaklah beliau ini menetapkan diri, falyathbut istiqamah, tetapkan diri. Jangan ada rasa kurang confidence. Subhanallah. Waraqah. Sama ada Waraqah ini masuk agama Islam ataupun tidak, ini dibahaskan oleh ulama. Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mendatangkan dengan beberapa riwayat hadis Nabi yang membuktikan bahawa Waraqah ini Allah kurniakan bagi beliau syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Waraqah ibn Naufal esok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan beliau sendirian sebagai satu umat. Kerana beliau yang first menyaksikan Nabi, yang first kali start. Ini lain sikit dia punya pahala para jemaah. Siapa yang first buat kebaikan, itu pahalanya luar biasa. Siapa yang first buat, sebagai contoh, siapa yang first buat inisiatif Al-Quran dekat Masjid Mujahidin para jemaah, siapa yang first start? Mungkin kita pun tak kenal nama dia siapa, mungkin Pak Haji siapa, Masya Allah guru ngaji siapa pun, Wallahualam. Tapi sampai sekarang dah sudah Masya Allah anak-anak muridnya beratus-ratus. Namanya mungkin kehilangan, tak tahu siapa dia. Tapi Allah Maha mengetahui siapa yang first start inisiatif itu. Waraqah ibn Naufal para jemaah, dia tidak berpaling-paling.
Dia tahu di situ ada peluang untuk buat kebaikan, di situ adalah kebenaran, dengan segera dia katakan. Dan dengan segera beliau nyatakan beliau punya sokongan. Walaupun sekali sujud pun belum pernah beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau belum lagi melaksanakan solat, belum lagi melaksanakan ibadah puasa zakat, tapi kerana niat yang baik dekat dalam hati. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala terima, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala hitung para jemaah. Kemudian Nabi SAW, bayangkan Nabi setelah mendengar ini, pastinya Nabi mengharapkan para jemaah wahyu itu datang sekali lagi kan, untuk dapatkan confirmation, untuk beri confirmation, betul ke ini Jibril, mungkin kali yang kedua bertemu akan lebih ada banyak lagi penjelasan. Tetapi faktanya adalah wahyu itu terputus selama beberapa bulan. Selama beberapa bulan. Ada yang kata 3 tahun, kalau menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dia kata selama 6 bulan. Kalau dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ada yang kata beberapa hari saja terputus. Pentingnya para jemaah rahimakumullah, wahyu itu terputus selama beberapa hari. Kenapa? Kenapa wahyu terputus? Hikmah dia adalah supaya Sayyidina Rasul ini dapat memberi ruang kepada Nabi beberapa masa, ruang untuk beliau ini faham betul-betul wahyu yang diterima. Itu yang pertama. Untuk beliau ini benar-benar memahami apa sebenarnya maksud, apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beliau. Ini memerlukan kepada masa para jemaah. Tak boleh buat keputusan dengan tergopoh gapagan. Jadi memberi masa kepada Nabi SAW untuk Nabi SAW ini berfikir dan benar-benar memahami. Kemudian para jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi berkata, aku pergi semula ke Gua Hira selepas sebulan. Nabi pergi ke Gua Hira. Tentunya dalam harapan Nabi ini bertemu sekali lagi dengan makhluk itu supaya dapat diberi penjelasan. Kemudian setelah Nabi pergi ke Gua Hira, kemudian Nabi turun daripada Gua Hira, ketika itu Nabi ternampak malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Tapi kali ini malaikat Jibril dalam hal keadaan penciptaannya yang asli. Malaikat Jibril dalam sebuah riwayat, beliau ada berapa banyak sayap para jemaah. Kita kadang-kadang tengok movie, filem kan nampak seolah-olah macam ditunjukkan malaikat ada 2 sayap. Malaikat Jibril, Nabi kata ada 600 sayap. 600, 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Kalau dia buka semua sayapnya akan gugur-gugurlah batu permata. Subhanallah. Hebat tak hebat? Malaikat Jibril alaihissalam. Nabi nampak malaikat Jibril, tatkala Nabi mendongak ke langit, nampak malaikat Jibril duduk di atas kerusi dan jasad dengan sayap malaikat Jibril ini menutupi ufuk, yakni timur dan barat, semuanya dipenuhi. Hebat tak hebat para jemaah? Makhluk ciptaan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Nabi kata, Nabi sampai terkejut sehingga Nabi seolah-olah macam nak terduduk dan terbaring, dah dekat sangat dengan bumi kerana hebat sangat ciptaan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian setelah itu Nabi berkata, aku lari semula ke Khadijah. Kemudian aku berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka ketika itu turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Kita baca ayat tu. Ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Nah, ni dah ada arahan. Bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan agungkanlah Tuhan kamu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi. Dan maksud agar dapat peroleh balasan bagi kebaikan. Nak beri untuk dapat kebaikan itu tak boleh, Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Dan untuk Tuhanmu kamu hendaklah bersabar. Lalu wahyu tu stop dekat situ para jemaah rahimakumullah. Ada beberapa hikmah, kita nak kena stop, nak kena pause para jemaah. Kerana kita belajar sirah ni bukan seperti kita baca buku, tidak. Dia bukan buku cerita. Sirah ni setiap detik, setiap saat, di setiap kejadian yang berlaku, ada hikmah, ada tauladan. Kita lihat para jemaah. Sayyidina Rasul SAW menyaksikan Jibril dalam penciptaannya yang sebenar. Bayangkan para jemaah, seluruh jasadnya menutupi ufuk. Siapa yang pernah pergi pernah pergi holiday kat Singapura, susahlah nak dapat ufuk terbuka kan. Tapi pergi kat Malaysia ke apa, dekat tepi pantai, kita nampak timur dengan barat, ujung ke sana sampai ujung ke sini, semuanya kita nampak. Itu maksud ufuk, horizon. And open horizon. Siapa pernah naik cruise pun tahu. Kalau ada open horizon, tak ada bangunan, begitu luas kan dunia ni. Itu malaikat Jibril punya jasad. Bayangkan seluruhnya ditutupi oleh jasadnya. Besar ke tak besar para jemaah? Hebat ke tak hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Hebat.
Ada hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut tentang Nabi ini menyaksikan malaikat Jibril. Macam mana hebat sekalipun, tapi di Sidratul Muntaha dekat tepi arasy Allah, sewaktu Nabi SAW pergi Isra' Mi'raj. Kan kita tahu Nabi pergi Isra' Mi'raj, naik ke 7 petala langit, kemudian dapat pensyariatan solat 5 waktu. Nabi kata, Ra'aitu Jibril inda Sidratil Muntaha kalhilsil bali. Aku menyaksikan Jibril di tepi Sidratul Muntaha, yakni di tepi arasy Allah Subhanahu wa taala, seperti kain buruk yang lapuh kerana takut akan Allah. Hils ni kain. Ada dua tafsir. Satu penafsirannya dia kata ya ini kain alas macam kapet dekat rumah tu. Itu maknanya al-hils. Itu yang pertama. Yang kedua, penafsiran yang kedua al-hils ini adalah kain. Kalau kita ada kuda para jemaah, biasanya kan kita letak pelana kan, ataupun dalam bahasa Inggeris cakap saddle. Sebelum kita letak pelana tu, tempat nak duduk tu, kita letak apa? Kita akan letak kain dulu, kain. Jadi biar kuda tu punya kulit tak melecet lah, kita letak kain dulu baru kita letak pelana dekat atas. Itu kain tu, itu biasanya kain buruk, kain biasa saja. Itu maknanya al-hils. Nabi kata Jibril punya hebat jasad menutupi ufuk 600 sayap dengan batu permata intan semua jatuh daripada sayapnya kalau dia buka. Tapi di tepi arasy Allah Subhanahu wa taala seperti kain buruk. Kalhilsil bali, seperti kain yang buruk kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana para jemaah rahimakumullah, hebat sangat ke para jemaah? Penciptaan diri kita, subhanallah, dengan harta, dengan pangkat, dengan pekerjaan, dengan apa saja yang kita ada para jemaah. Nak bandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam, subhanallah, yang tunduk. Walaupun malaikat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tunduk, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia dengan 1001 kekurangannya, kan, dengan dosa yang kita buat, dengan itu dan dengan ini, tetap juga kadang-kala tidak ingin menuruti perintah Allah. Solat kadang-kala diabaikan, tanggungjawab keluarga mungkin diabaikan. Nabi kata tidak dituruti, subhanallah. Jadi ini di sebalik kejadian ini para jemaah rahimakumullah, sebenarnya mendorong kita untuk kembali berfikir akan penciptaan diri kita. Subhanallah. Bagaimana makhluk yang kenalkan Allah, semakin dia kenal Allah, semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia takut dan semakin dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab ini tidak ada, tapi kalau kita buka dalam kitab ini, muka surat ke-99, itu ada surah Al-Mudassir. Wahyu yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, di situ ada hikmah dia. Hikmah ataupun diberikan sedikit penafsiran berkaitan dengan surah ini. Apa maksud surah ini dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih surah ini untuk diturunkan ke hadrat Nabi SAW ketika itu para jemaah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi, ya ayyuhal mudaththir, kamu ini berselimut sedangkan tidak patut kamu berselimut. Kerana orang yang berselimut dekat rumah sendirian maknanya apa? Dia menyendiri. Wahyu ini bukan untuk kamu sendiri. Qum fa'andir, beri peringatan. Ini wahyu ini untuk semua, kebaikan ini untuk semua manusia. Beri peringatan kepada orang lain. Tapi untuk beri peringatan kepada orang lain memerlukan kepada kekuatan para jemaah. Memerlukan kepada kekuatan apa namanya? Kekuatan kerohanian. Kita nak ajak orang, nak beri kesan kepada orang, memerlukan kepada kekuatan. Sebab itu kadang-kala para jemaah kita lihat sebahagian ulama, apabila dia menulis dan kita baca penulisannya luar biasa. Walaupun ulama itu dah meninggal dunia. Kita baca kitab Imam Ghazali kan. Masya Allah, seolah-olah macam imam itu masih lagi hidup berbicara dengan kita. Ini kenapa? Apa maksudnya di sini? Maksudnya kekuatan kerohanian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan bagi penulis tu. Kita baca kitab susunan Ustaz Ahmad Sonhaji penafsiran, kitab Ustaz Said Abdillah Al-Jufri. Kita memberi kesan kepada diri kita. Nak beri kesan kepada orang, diri kita perlu baik. Sebab tu Allah kata wa rabbuka fakabbir setelah tu. Kum fa'anzir, beri peringatan, wa rabbuka fakabbir. Dan Tuhan kamu agungkan. Maknanya apa? Solat kena jaga. Kekuatan kerohanian kena dibina. Jadi surah Mudassir ini para jemaah rahimakumullah, dia membawa, dia logical, dia ada satu urutan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thiyabaka fatahhir, nak salat
baju kena bersih. Bukan saja batin bersih, zahir juga kena bersih. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan dosa-dosa kamu kena jauhi. Nak beri kesan kepada orang, dosa-dosa pun kena jauhi. Ibadah kita ingin Allah terima, dosa-dosa pun kita kena jauhi. Saya kasih perumpamaan 2-3 kelas yang lalu tentang hati ini para jemaah, ataupun jalan menuju Allah, kan ada 3 peringkat saya kata. Satunya mengosongkan diri, emptiness, at-takhliyah. Yang kedua at-tahliyah, yakni at-tahliyah adornment, ataupun menghiasi diri. Mengosongkan diri daripada segala perkara-perkara yang keji, perkara yang buruk para jemaah. Daripada dosa, daripada sifat takabur. Kerana kalau perkara-perkara yang buruk tidak kita kosongkan, tak boleh nak diisi dengan perkara yang baik. Dia macam cawan ini. Cawan ini kalau dah full, dah penuh dengan air, bolehkah kita tuang air lagi para jemaah? Tak boleh. Itu perumpamaan hati manusia. Kalau hati ini dipenuhi dengan sifat-sifat keji, buruk, yang pentingnya diri aku saja. Aku saja yang pentingnya nak solat. Tak apa, biar setiap minggu solat Jumaat, dapat tipu tak apa. Pentingnya aku dapat solat. Ini sifat buruk ni. Kan? Ini sifat buruk. Jadi macam mana ingin disertakan, dimasukkan dalam hati ini rasa sifat tawadu, tawakal kepada Allah, rasa khusyuk dalam salat. Kalau ada lagi sifat-sifat buruk. Jadi sama juga. Ini Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Warrujza fahjur", dosa-dosa kena tinggalkan. Wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Ini last ayat ni penting. Dan bagi Tuhan kamu, hendaklah kamu bersabar. Allah kasih apa para jemaah? Allah kasih tanda dekat situ. Ini jalan ni bukan jalan yang senang, subhanallah. Nak ajak kepada kebaikan bukan jalan yang senang. Ada yang memusuhi kamu nanti. Bahkan ada yang berusaha untuk membunuh Nabi. Berapa kali Nabi, ada nanti insya-Allah dalam sirah kita akan belajar. Berapa kali orang berusaha untuk bunuh Nabi, untuk assassinate Nabi para jemaah? 9 kali. 9 kali orang berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Bukan mudah. Wali rabbika fasbir. Semua itu kamu kena tanggung, kamu kena bersabar. Kita nak ajak orang kepada kebaikan. Daripada awal kalau kita punya syarat, saya tak kisah. Saya cakap awak kena terima. Awak tak nak terima, bagi awak neraka. Habis cerita. Itu bukan jalan Nabi SAW. Bukan Nabi SAW. Cara Nabi adalah fikir tentang dia, risau tentang dia. Lihat macam mana nak get close to him, nak dekatkan dengan. Sekarang tak boleh masuk Malaysia lah. Dulu kita masuk Malaysia, kita ada that card. Nama card dia apa para jemaah? Card touch and go. Kita dakwah tak boleh touch and go. Kita touch lalu kita go. Suka hatilah awak nak terima tak. Tapi dalam Islam dakwahnya adalah ada personal touch. Kita risaukan dia. Kita nak kalau boleh dia baik. Kita kena berusaha, kena fikir. Bila Allah nak kurniakan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turun beberapa wahyu para jemaah. Selama beberapa hari kita perhatikan surah-surah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Surah Iqra itu yang pertama tadi kan kita dah tahu. Ilmu. Surah Iqra menceritakan tentang ilmu. Tentang baca, kepentingan berilmu. Yang kedua surah Muzammil. Kamu ni nak mengajak orang memerlukan kepada kekuatan. Kekuatannya apa? Bangun beribadah, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir. Kemudian yang kedua surah Mudaththir. Qum fa'anzir. Beri peringatan. Ini dah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turun juga surah Al-Fatihah. Al-Fatihah memberi asas-asas akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan lagi berhala-berhala, tapi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman, siapa itu Tuhan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pemurah, yang maha pengasih. Maliki Yaumiddin, hidup ni bukan stop dekat sini. Esok ada akhirat, dan akhirat itu siapa pemiliknya? Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami sembah, dan hanya kepada Allah kami meminta. Sebenarnya kita kalau lihat surah Al-Fatihah ini luar biasa. Biasanya kita kalau berurusan dengan orang para jemaah, kita kalau minta orang tu bagi baru kita suka kan, betul tak? Betul lah. Orang tu minta, kita minta sesuatu. Katalah kita minta dekat bos. Bos, naikkan pangkat, boleh tak? Bos kata okey boleh. Barulah insya-Allah kita semangat nak bekerja kan, nak bertugas. Kita nak berkhidmat untuk syarikat. Kerana permintaan saya bos tunaikan. Tapi Al-Fatihah ini terbalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami bermohon. Maksudnya apa? Kalau sembahan kita, ibadah kita belum beres, belum settle, macam mana nasta'in ya Allah nak tunaikan? Ini ada hikmah Al-Fatihah.
Ibadah kamu settlekan dulu. Iyyaka na'budu. Kemudian setelah itu nasta'in, insya-Allah kamu minta kepada Allah, Allah tunaikan. Jadi ini 4 surah utama para jemaah ilmu berkepentingan ibadah. Waktu itu belum ada lagi pensyariatan 5 salat, belum ada lagi kan? Ada khilaf di sisi ulama. Ada yang kata Nabi ini beribadah macam mana, ada yang kata 5 waktu juga tapi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada ulama yang kata 2 rakaat di awal sebelah pagi dan 2 rakaat di sebelah malam. Wallahu alam. Pentingnya adalah sejenis ibadah sedemikian rupa. Bangun beribadah Allah kata untuk dapat kekuatan. Kemudian perintah untuk melaksanakan dakwah. Kemudian surah Al-Fatihah merupakan manhaj akidah, memberikan akidah, kekuatan akidah kerohanian kepada seseorang. Untuk para jemaah punya pemakluman, hari ini kelas habis 9.45 kerana nanti 9.45 ada program, ada acara dekat belakang untuk para jemaah. Jadi setelah itu wahyu terputus selama 2 bulan. Selama 2 bulan para jemaah, sehingga Nabi pun dah mula jadi risau. Kenapa terputus ni? Nabi ini menanti-nantikan saat bertemu dengan malaikat Jibril untuk dapat lebih banyak lagi wahyu. Wahyu terputus selama 2 bulan. Wahyu yang pertama turun para jemaah setelah terputus ini adalah surah Ad-Duha. Wad-Duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu. Kan ini seolah-olah macam jawapan Allah kepada Nabi. Macam mana kamu boleh berfikir aku tinggalkan kamu? Tidak. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidak pula Tuhan itu bencikan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian Allah kata, bukankah dulu ni kamu ini yatim? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu ini yatim dan kami berikan kepada kamu perlindungan? Wa wajadaka dhallan fahada, dan kamu ini tidak ada panduan dan kami berikan kepada kamu panduan. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan kamu ini dulunya hidupnya susah, lalu kami yang kurniakan kepada kamu kekayaan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita belajar solat, kita belajar ibadah, kita buat umrah, buat haji, kita buat kebaikan, semuanya Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Jadi oleh itu Wadduha ini para jemaah, dia memberi kekuatan bagi setiap individu mukmin. Sama ada kita berada dalam keadaan yang happy, gembira ataupun depres sekalipun, Allah kata Allah tidak pernah sekali-kali pun mengabaikan seseorang. Semuanya Allah Subhanahu wa taala merancang para jemaah rahimakumullah. Ini saya nak bahaskan sedikit dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau katakan ada khilaf di sisi ulama. Macam saya katakan tadi tentang solat sebelum Isra' dan Mi'raj. Kita tahu pensyariatan 5 waktu itu berlaku pada waktu Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj nanti lambat lagi 10-11 tahun. Lambat lagi. Jadi macam mana mereka solat? Sedangkan dah ada ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam, dirikan solat. Walaupun seketika, dah ada perintah solat. Macam mana Nabi solat? Ini ada khilaf di sisi ulama. Ibn Hisham katakan Nabi SAW itu solat. Dia seolah-olah macam solat 2 rakaat. Macam seolah-olah solat 2 rakaat. Para jemaah rahimakumullah. Ibn Hisham pernah meriwayatkan dalam sirahnya bahawa Nabi ada sebahagian sahabat di awal Islam pernah menyaksikan Nabi SAW itu melaksanakan solat dengan Sayyidina Ali. Sembunyi-sembunyi dekat tepi para jemaah rahimakumullah. 2 rakaat sahaja. Jadi wallahu alam peristiwa ini pun telah berlaku dan kita tak pasti apa sebenarnya caranya. Pentingnya adalah sejenis solat yang dilaksanakan di awal Islam. Para jemaah rahimakumullah, sekarang ini dah turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar Sayyidina Rasul itu melaksanakan dakwah. Apa yang ada di sisi Nabi, yang ada di sisi Nabi cuma 4 surah saja tadi. Yang kita tahu Iqra, ya Muzammil, Mudaththir, kemudian surah Al-Fatihah. Itu yang ada di sisi Nabi SAW. Dan itu sudah mencukupi untuk Nabi SAW bergerak, dan Nabi SAW ini mengajak orang, bahkan bukan secara zahir, ini masih lagi dakwah sir. Dakwah sir ni maknanya apa para jemaah? Dakwah dengan cara perlahan-perlahan. Kita start yang pertama. Yang ada dekat rumah Nabi itu 10 orang. Nabi SAW, Masya Allah, Nabi bergerak sendiri, yang first para jemaah. Kita sekarang ni ada berapa juta orang Islam? Masya Allah, Nabi bergerak sendiri. Kemudian setelah itu Khadijah ikut Nabi SAW. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali ini masuk Islam menarik para jemaah, menarik. Nabi umur Ali ketika itu 10 tahun, 10 years old. Masya Allah.
Nabi bertemu dengan Ali. Nabi pelawa Sayyidina Ali, wahai Ali, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan ini surah yang aku terima daripada utusan Allah, daripada malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal. Kemudian Nabi katakan kepada Ali, wahai Ali, ingin tidak ingin kamu terima. Kalau kamu ingin terima, kamu kena mengucap 2 kalimah syahadah. Sayyidina Ali jawab apa para jemaah? Ini kita kena faham, ni budak 10 tahun para jemaah. Sayyidina Ali katakan, berikan aku sedikit masa untuk aku berfikir. Subhanallah, dia minta masa untuk berfikir. Sekarang ni, orang umur 32 tahun pun tak boleh fikir juga para jemaah. Khatib atas mimbar pun dia lagi sibuk main game kat tepi. Sebagai contoh, masalah. Sayyidina Ali umur 10 tahun. Berikan aku sedikit masa untuk berfikir. Besoknya, Sayyidina Ali tatkala bertemu dengan Nabi SAW, dia katakan, A'id alayya, ulang balik semula. Ya Muhammad, apa yang semalam kau kata? Nabi sekarang ini jaga Sayyidina Ali dekat rumahnya. Kerana Abu Talib kan kita tahu keluarganya besar. 5 perempuan, 10 lelaki, besar. Jadi Nabi tolonglah dah pakciknya. Abu Talib dulu jaga Nabi sewaktu Nabi kecil. Nabi cuba nak buat kebaikan, Nabi pula jaga anak Abu Talib ini. Yang paling kecil ini Ali, mari paman, biar mari pakcik. Aku saja yang jaga. Sayyidina Ali, dia bukannya rasa takut, gementar. Ya aku ni dekat rumah Muhammad SAW. Kalau aku tak terima nanti kena halau agaknya. Tidak. Dia katakan berikan aku masa untuk berfikir. Kemudian besok bila bertemu, dia katakan ulang balik semula apa yang kamu katakan semalam. Subhanallah. Maka Nabi ulang balik semula. Ketika itu Sayyidina Ali berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang ni dah 3 orang para jemaah. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan yang ketiga. Sayyidina Ali yang keempat. Nabi berkata, aku tidak pernah mengajak seseorang untuk memeluk agama Islam, melainkan orang itu akan taraddad. Taraddad yakni dia tak sure, dia tak pasti, dia berfikir 2-3 kali. Dia cakap berikan aku masa, berikan ruang. Dia tak sure. Melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata, tatkala Nabi pelawa Abu Bakar As-Siddiq kepada Islam, dengan segera Abu Bakar As-Siddiq mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Para jemaah rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita lihat nama-nama yang pertama para jemaah yang memeluki agama Islam ketika itu, yang memeluki dalam 2-3 bulan, ada sekitar 45 orang. 45 orang. Kita akan menyaksikan bagaimana Nabi SAW ini bukan seolah-olah, memang Nabi ini memilih individu yang tertentu. Ini 45 orang, ada lelaki, ada kaum wanita. Sebab tu penting kaum ibu punya peranan. Ada lelaki dan ada wanita. Tak silap saya ada 27 lelaki, ada 18 wanita. Nabi SAW memilih. Kemudian ke-45 orang ini daripada 16 kabilah. Ini bukti yang paling kukuh. Daripada 16 kabilah berbeza dekat Quraisy. Maknanya apa? Maknanya seolah-olah Nabi SAW ini duduk fikir, daripada kabilah tu mesti kena ada satu wakil. Daripada kabilah ini mesti kena ada satu wakil. Nabi memilih para jemaah, pilih. Dan pilihan yang sama juga esok akan berlaku di hari akhirat. Subhanallah. Ini ya fulan, sini kamu. Kamu ini dulu jaga anak yatim. Kamu dekat dengan aku, Nabi pilih. Ini, Masya Allah. Ya fulan, kamu ni dulu bina wakaf. Kamu dekat dengan aku, subhanallah. Dalam sebuah hadis, Nabi berkata, umat Nabi yang memasuki syurga itu 80 saf. Kita tak kisah para jemaah, kita dapat saf ke 79, 80 pun tak apalah Ustaz, asalkan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sebahagian umat Nabi dapat tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Nabi SAW. Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim seperti ini dua di syurga Allah. Subhanallah, dekat. Kita ingat tempat kita 80, saf yang ke 80. Tapi Nabi tarik tangannya, kamu ni dekat depan, bukan dekat belakang. Subhanallah. Atau seseorang suami, seorang isteri yang jaga akhlak dengan dekat dalam rumahnya. Nabi kata orang yang paling dekat dengan aku, aqrabukum minni majalisan yaumal qiyamah, yang paling dekat dengan tempatnya, majlisnya dengan aku esok di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dengan ahli keluarganya. Kita akan nampak banyak sangat hadis tentang akhlak. Yang paling baik, yang paling dekat, yang paling, semua yang paling afdal. Masya Allah.
Jadi pilihan yang sama juga esok akan berlaku para jemaah, subhanallah. Jadi kita kena tanyakan diri kita, buat muhasabah diri. Adakah Sayyidina Rasul SAW akan memilih kita juga para jemaah rahimakumullah, subhanallah. Kita berharap baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap baik kepada Allah, tapi di waktu yang sama kita berusaha juga para jemaah. Kita berusaha sedaya upaya. Yang pentingnya ada niat, tekad dekat hati itu. Ya Allah, ini aku akan berusaha ya Allah untuk membenarkan cintaku kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa yang mencintai aku, dia bersama aku di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyintai aku, dia akan bersama aku di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi, kita cuba untuk menuruti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah para jemaah rahimakumullah, ini last point yang ingin saya sentuhkan tadi. Tadi saya dah sebut, kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di awal Islam para jemaah, dia baru umurnya 1 minggu umur Islamnya. Kemudian yang beliau ada di sisi beliau hanya 4 surah saja. Surah Iqra, Muzammil, Mudassir, surah Al-Fatihah. Dia bergerak sendirian, tapi lepas 1 minggu, dia dapat tarik ini semua kawan-kawan dia para jemaah. Osman ibn Affan, kita lihat dekat depan ni. Az-Zubair ibn Awam, Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau nanti akan menawan kota Syria, Syam, kota Syria. Jadi Islam dekat sana, masjid-masjid yang dibina, orang yang memelukhi agama Islam, orang punya solat, semua pahalanya pergi dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kerana Abu Bakar yang mengajak dia, Abu Bakar dapat pahala semuanya, subhanallah. Semua satu negeri, satu kota. Abu Ubaidah ibn Jarrah, beliau nanti akan menyebarkan Islam dekat kota Iraq. Masya Allah, universiti yang dibina, madrasah-madrasah, masjid-masjid, semua orang punya solat, puasa, bacaan Quran. Pahalanya pergi dekat Abu Ubaidah, tapi kerana Abu Bakar yang mengajak dia, Abu Bakar dapat juga. Kita lihat dekat depan ni bukan calang-calang orang para jemaah. Uthman ibn Affan, milioner kalau ikut zaman sekarang punya standard. Beliau yang menaja dakwah Nabi SAW. Abdul Rahman ibn Auf, peniaga. Allah, kaya raya, menaja dakwah Nabi SAW. Siapa dapat pahala dia para jemaah? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu Sayyidina Umar berkata, ini ada khilaf, ada yang kata ini hadis Nabi, tapi sebenarnya yang sahih itu adalah perkataan Sayyidina Umar. Umar kata, kalau iman seluruh umat diletak dekat sebelah timbangan, kemudian iman Abu Bakar letak dekat sebelah timbangan yang lain, ternyata iman Abu Bakar lebih kuat. Ini maksudnya para jemaah rahimakumullah, kerana amalan dia, kerana fikirnya, kerana dorongan dia. Masya Allah, dengan 4 surah yang beliau ada, dengan ilmu yang hanya sekadar itu saja yang beliau ada. Tapi yang pentingnya apa yang dia ada para jemaah dalam dirinya, untuk menyebarkan kebaikan, untuk memberi kesan kepada kehidupan lain. Ini yang penting, itu yang perlu untuk kita pupuk. Jadi insya Allah para jemaah rahimakumullah, pada minggu lepas kita akan sambung perbahasan kita tentang apa yang berlaku pada 3 tahun yang pertama. 3 tahun yang pertama sewaktu wahyu ini turun. Jadi sama juga para jemaah rahimakumullah, sebelum saya akhiri, ada lagi 2-3 minit, ada satu kemusykilan agama di sini. Ada 3 soalan di sini. Yang pertama adalah apakah kelebihan malam nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban ini merupakan malam yang begitu banyak sangat kelebihannya. Antaranya yang kita tahu, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya sahih, Nabi berkata Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan, memberi kemaafan kepada semua mereka melainkan sesiapa yang berbalah ataupun bergaduh. Jadi kita nak minta kemaafan kepada ahli keluarga kita, kepada orang yang dulu kita ada clash. Jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu raya. Sayang para jemaah. Ini ego ni kadang-kadang kan letak tepi dulu, bahkan sekarang ini. Itu di antara kelebihan nisfu Sya'ban. Tentunya ada beberapa hadis-hadis yang tidak sahih tentang nisfu Sya'ban, tapi kita tahu juga ada fadlat dan ada kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan Sayyidatina Aisyah berkata di antara amalan Nabi pada Sya'ban, bulan Sya'ban
adalah Nabi ini berpuasa. Kita kalau nampak Nabi berpuasa pada bulan Syaban, orang akan berkata seolah-olah Nabi tak berbuka, seolah-olah macam everyday Nabi puasa. Maknanya apa? Itu bukan membuktikan setiap hari Nabi puasa, tidak. Tapi itu membuktikan apa? Bahawa Nabi memperbanyakkan amalan pada bulan Syaban. Ini bulan Syaban, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita para jemaah rahimakumullah kelebihan bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jemaah, apakah doa-doa selain daripada bacaan surah Yasin pada malam nisfu Syaban? Doa-doanya ini tentang doa-doa ni khusus kita kena berhati-hatilah kerana doa ni segala doa itu adalah baik. Akidah keimanan saya adalah segala doa itu adalah baik. Itu kita kena yakin, kita kena percaya. Semua doa itu adalah baik. Tapi apabila kita nak cakap doa ini diriwayatkan daripada Nabi SAW, itu kita kena berhati-hati. Betul tak betul riwayat itu kan? Kalau mungkin isi kandung doanya baik, kita boleh amalkan. Sebagai contoh dulu ada satu buku doa namanya doa Kanzul Arash. Doa Kanzul Arash. Dikaitkan doa Kanzul Arash ini dengan 1001 fadilat. Banyak sangat fadilat. Siapa nak minta jodoh, tak dapat jodoh, baca doa ini. Siapa kalau wanita nak hamil susah, banyak sangat fadilat. Itu di antara petanda, di antara sign doa itu tidak sahih, tidak betul. Kerana Nabi tak pernah ajar satu benda ada banyak sangat tidak pernah para jemaah. Melainkan solat duha dan sebagainya. Kemudian yang kedua, doa Kanzul Arash ini banyak mistake, grammar mistake. Dan Sayyidina Rasul ini orang ahli Arabnya fasih bahasa Arab Nabi. Dia seolah-olah macam she were, he were. Kita tahu ini very obvious punya grammar mistake dan Nabi tidak akan buat kesilapan yang sedemikian rupa. Jadi doa kita nak kata doa yang paling baik adalah kita amalkan doa dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nabi kata siapa yang baca doa ini terkumpul bagi dia segala kebaikan. Kerana kita nak kebaikan di dunia tapi kita rasa itu pekerjaan itu baik untuk kita. Tapi di sisi Allah itu lain. Jadi baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita setelah baca Yasin kita doa kepada Allah, kita tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala doa kita boleh panjatkan ke hadrat Allah sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Itu yang apa yang saya percayai dan saya imani. InsyaAllah para jemaah rahimakumullah, pada minggu lepas kita akan bahaskan lagi semula tentang 3 tahun yang pertama sewaktu Nabi SAW di awal permulaan wahyu, cubaan dan ujian bagi Nabi SAW, kemudian juga pengajaran buat kita insyaAllah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akhiri dengan membaca sedikit selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin salihin yuqarribuna ila mahabbatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Pengetahuan bahawa pihak RLAF dan IMDA akan mengadakan program Digital Transformation for the Senior ataupun DTS pada hari ini selepas kuliah duha pada mereka yang ingin pergi menghadirinya. Program ini ialah untuk membantu
Warga MAS menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone seperti Trace Together, SD Live dan booking solat fardu dan solat Jumaat. Dialu-alukan jemaah untuk ikuti program ini. Terima kasih.